Itu maklumat ni semua Allah SWT bagi. Orang beriman ataupun orang yang tak beriman. Tapi ilmu Allah Ta'ala, Allah SWT tidak bagi pada orang yang musyrik. Allah SWT tidak bagi pada setiap manusia, tak bagi. Dia bagi pada may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Tu dia punya matan dia. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apa dia ilmu? Ilmu perkara ataupun apa saja benda, perkara yang boleh membantu kita untuk jawab soalan dalam kubur. Tu ilmu. Perkara yang boleh membantu kita untuk jawab soalan dalam kubur. Ilmu lah tu. Kalau setakat maklumat tentang besi, maklumat tentang batu, kalau benda tu tak dibawakan ke arah agama, susah untuk dia nak bantu kita, mudah untuk kita jawab soalan dalam kubur. Benda-benda maklumat ni dia kena kaitkan dengan agama, barulah insya-Allah boleh bantu untuk kita jawab soalan dalam kubur. Contoh kan, kita ada selonggok batu, batu hak nak bancungkan simen ke pasir ke, kan? Ataupun kita ada kilang pasir, kita ada kuari pecah batu, kan? Batu hak kita pecah sekian-sekian banyak, kita infak untuk bina masjid, contoh umpamanya, dikaitkan dengan agama. Allah tak bagi pada setiap manusia. Hal ta'rifani limadha 'allamani rabbi? Adakah kamu berdua tahu kenapa Allah SWT ajar Rabb aku, mengajar aku? Bagi li'anni taraktu tariqa ahli syirk, kerana aku meninggalkan keyakinan, perkara yang diyakini oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'a. Kerana aku ikut millah abi, datuk nenek, datuk dia lah, moyang dia Ibrahim, Ishaq, ayah dia Ya'qub, maka nalana an nusyrika billahi syai'in, kami tidak mensyirikkan Allah SWT dengan segala sesuatu, apa sesuatu pun. Qala Yusuf wa hadha tauhid laysa lana faqat bal huwa lin-nasi ajma'in. Perkara tauhid, perkara mengesakan Allah SWT ini bukan untuk kita sahaja, tapi untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la yashkurun. Demikian inilah kelebihan Allah SWT kurniakan kepada kita di kalangan manusia-manusia yang lain. Manusia-manusia yang tidak beriman. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur dengan kurniaan, kelebihan yang Allah bagi ni. Apa dia? Perkara agama. Kan? Kita tahulah, memang kita semua yakin tanpa syak, tanpa ragu bahawa Allah SWT cipta segala sesuatu. Wallahu khalaqa kulla syai', wallahu khalaqa kulla syai'. Allah cipta segala sesuatu, yang nampak, yang tak nampak, yang kecil, yang besar, yang gaib, yang ada depan mata, yang terlindung oleh penglihatan mata, yang ada atas daratan, yang ada dalam lautan, yang berada di dasar lautan. Apa yang ada di 7 petala langit, 7 petala bumi, semuanya Allah yang cipta. Wallahu khalaqa kulla syai', wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan atas segala ciptaan Allah tu Allah berkuasa.
Allah berkuasa. Memang kita yakin tanpa syak, tanpa ragu. Tapi orang batil, Yahudi dan Nasara, musuh-musuh Islam, dia berusaha untuk merosakkan ciptaan-ciptaan Allah. Dia berusaha untuk merosakkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh umpamanya, Allah SWT jadikan bumi. Bila Allah jadikan bumi, bumi ini bergoyang, dan Allah SWT pasakkan bumi ini dengan gunung-gunung, bukit-bukit, supaya bumi ini duduk diam, kan? Macam kita duduk buat, kan, kita apalah, dinding ni bergoyang, kita bubuh paku, papan ni duduk bergoyang, kita lekatkan dengan paku, kita lekatkan papan tu dengan paku, kan? Kita simen, tengok-tengok simen, tail tu jatuh, kita lekatkan balik dengan simen, lekatkan dengan simen. Bumi ni Allah SWT pasak dengan bukit bukau, gunung ganang. Dia ajar kita ilmu, bukan ilmu, maklumat macam mana nak teres bukit. Teres bukit cantik, atas dasar keperluan, atas dasar pembangunan, atas dasar kemajuan, atas dasar kepentingan manusia. Dia ajar kita maklumat teres bukit. Teres bukit, tebuk gunung, keperluan. Untuk buat apa? Untuk buat terowong, untuk keperluan manusia, untuk keperluan pembangunan, untuk keperluan kemajuan. Ini salah satu contoh. Allah tak tahu ke keperluan manusia tu, kan? Allah boleh turun bukit yang dah siap teres, gunung yang dah siap tebuk terowong tu, boleh. Allah Maha mengetahui keperluan manusia. Allah Maha mengetahui keperluan manusia, kan? Ini satu contoh. Contoh kedua, diajar pula hak laki jadi perempuan, hak perempuan jadi laki. Ni pok-pok musuh-musuh Islam ni, orang-orang batil, kan? Dia buat fashion, hak laki jadi perempuan, hak perempuan jadi laki. Kononnya fashion moden, kebebasan. Bukan saja tu, dia ajar pula laki kahwin lagi, perempuan kahwin perempuan, dia ajar pula. Hebat, kan? Ni nak merosakkan ciptaan Allah tanpa sedar, sama ada sedar ataupun tak sedar. Dia rosakkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni di antara kalau tuan-tuan tengok, Allah, banyak benda lagi, kan? Banyak benda lagi. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah jadikan malam sebagai pakaian untuk kamu rehat, untuk manusia rehat. Malam ni untuk rehat, siang untuk kamu berusaha. Dia ajar kita, Yahudi Nasara, musuh-musuh Islam, dia ajar kita 24 hours, 24 jam. Kan? Ada hak masuk kilang tu, dia masuk malam, keluar pun malam, tak jumpa siang, kan? Ada hak sepanjang malam dia bekerja, siang mengantuk. Nenek-nenek si bongkok 3, kan? Siang mengantuk, malam berjaga. Malam kerja, malam Allah jadikan untuk rehat. Dia ajar kita kerja. Siapa ajar kita? Keperluan, kemajuan, pembangunan atas dasar benda-benda ni, kan? Allah bagi tahu, dia yang meniupkan angin, bawa awan, dan awan ni menurunkan hujan, dan hujan ni menghidupkan bumi yang telah mati. Baldatan mayyita, bumi yang kering kontang, Allah SWT turunkan hujan. Dia ajar kita supaya buat benih hujan, buat benih hujan, supaya nampak, supaya hilang Allah tu Maha Pencipta, hilang.
atas dasar keperluan, atas dasar pembangunan, atas dasar kemajuan. Satu-satu nak buat pembenihan tu agak-agak berapa ringgit habis? Haji, ringgit ke habis? Kan? Allahu Akbar. Kan? Ni. Oh dia kita tengok kan? Hak tu itu sebahagian, sebab kalau kita teliti, kita tengok, kita renung, banyak lagi kan dia buat. Dia buat silap mata. Dia ambil tisu ataupun kain, dia tengok, lepas tu dia tutup sikit, dia tutup kan, lepas tu dia buka penutup tu, tisu tu jadi burung merpati. Orang semua tepuk tangan, orang semua tepuk tangan. Allahu Akbar. Lepas tu burung merpati daripada tisu jadi burung merpati tadi, dia tutup balik kan, dia tutup balik. Dia bagi tengok, okey ni betul ni, bagi pegang lah, ria ni bukan main-main, bukan tiruan punya pun. Tutup kan, lepas tu buka, hilang pula burung merpati tu. Tepuk tangan lagi. Saya pernah tengok dalam rancangan apa tak tahu, dia letak lebih kurang 100 orang atas pentas. Pentas tu dia buat ada tiang kaki, tiang lah, ada tiang, dan setiap penjuru pentas tu semua orang tengok, jaga supaya tak ada orang daripada atas pentas tadi lari turun, tengok daripada bawah, check. Lepas tu keliling pentas tadi ditutup dengan kain. Atas pentas tu ada lebih kurang 100 orang, campur semua lelaki perempuan, campur semua lelaki perempuan. Satu orang lelaki dia buat magic, Mak Saleh punya kan. Lepas tu semua dah puas hati, semua okey, dah siap sedia semua. Dia jatuhkan kain penutup atas pentas tadi, dia jatuhkan. Bila jatuh, semua orang atas pentas tadi hilang. 100 orang hilang. Allahu Akbar kan. Semua rasa teruja, hebat, tepuk tangan, Masya Allah kan. Hari ni Allah hilangkan 200 orang, patutnya tepuk tangan kepada bang hilang kan. Ini bukan nak persenda kan, bukan. Ni nak ambil iktibar, ajak tuan-tuan, ibu-ibu ambil pengajaran daripada kejadian yang Allah buat ni. Sepatutnya kita tepuk tangan kan. Allah buat magic. Hari ni dah isytihar kan, bahawa tenggelam kan, tenggelam, langit, sedih. Benda hak yang canggih hari ni pun tak boleh nak kesan. Allah SWT buat satu keadaan, Allah datangkan satu keadaan, satu kehilangan, seluruh kecanggihan bersatu, dihimpunkan, digerakkan, digembelingkan untuk cari satu kehilangan. Seluruh kecanggihan tak jumpa kan, tak jumpa. Dan atas benda yang sama juga dulu zaman Nabi Musa, Allah belah laut. Allah belah laut. Dengan laut yang sama, Allah SWT selamatkan Musa. Semua kita tahu dah kisah. Dengan laut, Allah SWT selamatkan Musa dengan pengikut-pengikutnya. Dan dengan laut yang sama juga Allah binasakan Fir'aun dan tentera dia. Satu benda, satu perkara, Allah buat dua benda. Satu perkara, Allah buat dua kejadian. Malahan bukan nak bagi tahu dua kejadian Allah buat, Allah boleh buat banyak lagi kejadian dengan satu benda tadi, serentak. Dengan laut, Musa dan pengikutnya selamat, dan laut yang sama juga Fir'aun dengan tentera dia binasa. Hari ini tak mustahil. Hari ini tak mustahil. Dengan satu kehilangan, Allah SWT tunjuk kelemahan seluruh kecanggihan. Dengan satu kehilangan, Allah SWT zahirkan
seluruh kecanggihan seluruh dunia. Dan tak mustahil juga dengan satu kehilangan ni Allah nak tunjuk betapa lemahnya seluruh kecanggihan ni, Allah adakan balik. Tak mustahil juga kan? Allah adakan balik. Allah permainkan. Sebab apa? Manusia ni permainkan, persendakan hukum-hukum Allah, agama Allah. Allah boleh buat macam-macam, macam Fir'aun kan? Musa boleh selamat, kenapa aku tak selamat? Kan? Tengok Musa selamat, terbelah 12 lorong. Bukan kita boleh buat smart terowong, satu terowong kira dua lah, sahala pergi sahala, balik sahala, dua lah. Ni 12 lorong terowong smart dalam laut. Allahu Akbar. Allah buat kan? Allah boleh buat. Allah boleh buat. Zaman Nabi Musa, semua manusia berkeyakinan, menganggap, percaya, yakin dengan ilmu sihir. Ilmu sihir. Allah datangkan mukjizat kepada Musa alaihi salam melalui tongkat Musa untuk menafikan seluruh kebesaran, seluruh kekuasaan ahli-ahli sihir. Allah datangkan mukjizat Musa alaihi salam untuk menafikan, untuk mengingkarkan seluruh keyakinan, kebesaran terhadap ahli-ahli sihir. Habis dengan satu tongkat, sebatang tongkat, habis semua. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Terus ahli sihir sujud. Fa'ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Rabb seluruh alam, Rabbi Musa wa Harun, Rabb Musa dan Harun. Kita hari ini bahaya kan? Allah dah tunjuk keadaan, Allah datangkan satu keadaan, satu kehilangan, dan Allah himpunkan keadaan, seluruh kecanggihan. Nak cari satu kehilangan ni tak jumpa-jumpa kan? Baru lepas buat solat hajat, baru lepas buat solat hajat, selang tak berapa hari lepas tu buat pula konsert hajat. Allahu Akbar. Buat konsert hajat sampai mati-mati, baru duduk buat solat hajat, buat konsert hajat. Bahaya. Ahli sihir Fir'aun surrender ahli sihir Fir'aun, dan nampak kebesaran Allah. Kita zaman canggih, zaman sains dan teknologi ni tak nampak lagi kebesaran Allah tunjuk depan mata. Boleh buat, siap boleh buat konsert hajat lagi. Allahu Akbar. Hebat manusia. Zaman jahiliah, seluruh manusia, masyarakat jahiliah mengagung-agungkan syair, mendewa-dewakan kalam ataupun perkataan syair. Allah, hebat. Kalau kita tengok Hindustan tu, tengok dia punya terjemah, dia punya kata-kata tu pun dah hebat dah. Tak usah kata-kata, hak yang tak faham kata-kata pun tengok cerita pun menangis kan? Dulu arwah mak saya tu siap sapu tangan good morning untuk nak kesat air mata kan? Siap boleh perah lagi, tak faham pun bahasa Urdu tu, tapi tengok cerita tu, Allah. Kita tengok dia punya translator bawah tu, dia punya bahasa Arab ni lagi mendalam, lagi menusuk kalbu. Dia punya susunan kata-kata dia, dia punya balaghah dia, mantik dia lagi dalam, lagi mendalam. Yang Urdu tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Arab ni nombor 1. Dia punya susunan memang kalau dengar pun memang cairnya kan? Memang cair kan? Bangla hak tak pandai cakap Melayu pun ayat cair orang Melayu kan? Bangla hak yang tak betul cakap Melayu kan? Pelat Melayu, pelik juga kan? Tapi boleh cair Melayu, boleh lentuk. Allahu Akbar.
Allah Ta'ala punya kuasa dengan hati masing-masing. Allahu Akbar. Allah datangkan zaman jahiliah, Allah datangkan Al-Quran untuk menafikan syair-syair. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan kata-kata, bukan kalam, bukan ciptaan manusia Al-Quran. Memang kata-kata Allah, memang perkataan Allah, wahyu Allah. Tak ada setara dan setanding dengan kalam Al-Quran. Cantik, indahnya. Tapi hak pelik, Allah dah jadikan keadaan, Allah jadikan kejadian-kejadian. Ada yang boleh kaitkan pula kejadian tu dengan bilangan surah Al-Quran contohnya, ayat Al-Quran contohnya 9, 11. Kan 9, 11, surah yang ke-9, juzuk yang ke-11. Contoh umpamanya, boleh kait pula kejadian tu, peristiwa tu, perkara yang berlaku tu dengan bilangan surah, bilangan juzuk Al-Quran, bilangan ayat Al-Quran. Tingkatan bangunan tu bertepatan dengan ayat Al-Quran pula. Dah boleh kait. Tapi kenapa masih lagi tak nak mendalami Al-Quran, tak nak belajar lagi Al-Quran, tak nak usaha membaca Al-Quran? Allah dah datang keadaan, Allah dah buat keadaan supaya saya dan tuan-tuan, ibu-ibu dan seluruh manusia fikir, renung, ambil iktibar, ambil pengajaran. Semua orang, seluruh dunia hari ini Allah buat satu keadaan, satu kehilangan. Nabi Yusuf bagi tahu, wa hadha tauhid laisa lana faqat, bukannya untuk kita je, untuk kita 3 orang je, bal huwa linnasi ajma'in, bahkan dia untuk seluruh manusia, seluruh alam. Ni Allah buat satu keadaan, satu kehilangan, himpunkan seluruh kecanggihan untuk nak bagi tahu seluruh dunia bahawa Allah SWT Maha berkuasa. Allah buat keadaan. Tapi manusia tak bersyukur, walakin aktsarun la yashkurun. Allah dah bagi, nak bagi kita. Cuba kita fikir, renung lagi. Ni banyak boleh renung daripada satu kejadian, satu kehilangan. Saya nak ajak tuan-tuan dan tolong sampaikan, tolong ceritakan, tolong war-warkan. Okey, cuba kita bandingkan. Manusia ni merupakan ciptaan Allah yang terbaik. Benda hak hilang tu, ciptaan manusia boleh dikategorikan yang terbaik. Benda yang hilang hari ni, dia ciptaan manusia yang boleh dikategorikan dalam ciptaan yang terbaik lah. Terbaik 777. Allah, Boeing ni memang terbaik lah. Ciptaan terbaik. Manusia ni ciptaan Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah SWT cipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Dan Allah SWT utus nabi-nabi, rasul-rasul untuk sampaikan agama kepada manusia. Inna dina indallahil Islam. Agama yang terbaik, agama yang terpilih di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama Islam, ciptaan terbaik. Dan Allah bagi agama yang terbaik pula. Dan dalam amal agama, amal apa yang terbaik? Amal melalui, selain amal dalam agama, boleh dikatakan semua perintah-perintah Allah SWT mewahyukan melalui Jibril. Tapi satu amalan, satu perintah yang Allah beri tanpa wahyu, ambil, jemput, datang, bagi, serah kat tangan, by hand. Apa dia? As-salah, malam Isra' Mi'raj.
Allah jadikan manusia ciptaan yang terbaik. Allah bagi agama yang terbaik, dan dalam agama amal yang terbaik Allah bagi pada umat ni. Allahu Akbar. Macam mana perasaan Allah? Macam mana perasaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agama yang terbaik ni hilang daripada ciptaan Allah yang terbaik. Faham tak? Agama yang terbaik hilang daripada diri ataupun manusia ataupun ciptaan Allah yang terbaik. Macam mana perasaan Allah? Yang sepatutnya manusia ni ambil agama Islam, amal dengan agama Islam. Bukan setakat agama hilang, amal agama pun hilang. Berapa banyak amalan solat hilang daripada ciptaan Allah yang sebaik-baik kejadian tadi. Macam mana perasaan Allah? Macam mana perasaan Nabi SAW yang terima solat tu? Hilang daripada umat, hilang daripada diri orang Islam. Nama Islam, mak bapak Islam, datuk nenek Islam, duduk dalam negara Islam. Agama, amal agama tak ada, perintah agama tak ada. Macam mana perasaan Allah? Macam mana kesedihan Allah? Hilang tu bukan 2 minggu, makan tahun, puluh tahun dah hilang. Bukan 2 minggu, bukan setakat 17 hari hilang. Macam mana perasaan Allah? Seolah-olah hari ini Allah datangkan satu kehilangan, keadaan satu kehilangan ni dihimpunkan seluruh kecanggihan, cari tak jumpa. Allah nak bagi tahu, rasakan kau. Aku ni dah sedih hilang puluh tahun dah. Kau baru 2 minggu sedih. Kembalilah. Kembalilah. Taubatlah. Amalkanlah agama. Ambillah sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni tak buat konsert hajat lagi. Itu satu. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok. Kan? Masa baru-baru dulu, Allahu Akbar, solat sunat hajat. Semua. Kan? Semua buat solat sunat hajat. Ni pihak atasan kerah orang bawahan supaya buat solat sunat hajat. Dululah masa baru-baru hilang. Sekarang dah tak dengar lah. Dah tak ada, senyap lah. Mungkin ada yang buat, mungkin ada, tapi dah tak tersebar macam tu. Baru-baru panas dulu, sekarang dah tak. Saya nak tanya, semayang sunat dengan semayang fardu mana besar? Semayang sunat dengan fardu mana besar? Sudah tentu solat fardu besar. Tuan-tuan cuba lihat, kalau hak sunat, kalau yang sunat buat secara berjemaah, buat secara berjemaah, kita nampak kesatuan, nampak umat ni bersatu. Walaupun berlainan politik, berlainan fahaman, walaupun berlainan, dia boleh bersatu, dia boleh berkumpul untuk buat solat sunat hajat. Tuan-tuan tengok, semua orang menzahirkan keprihatinan mereka. Seluruh manusia bersatu. Solat sunat hajat, satu hak sunat je, berjemaah, nampak kesatuan umat. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, macam mana kalau 5 solat fardu yang wajib dibuat secara berjemaah? Bukan bermusim, bukan seminggu sekali, bukan setahun 2 kali, bukan dah jadi jenazah baru buat solat jemaah tu, tapi setiap hari buat 5 waktu solat fardu berjemaah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tuan-tuan boleh nampak kesatuan umat.
hak sunat pun dah boleh nampak dah, hak fardu lebih-lebih lagi lah, terang lagi bersuluh. Ini keadaan Allah SWT datang supaya saya dan tuan-tuan dan seluruh umat fikir, ambil iktibar, ambil pengajaran. Kalau tak nak ambil pengajaran, kalau tak nak ambil iktibar, Allah SWT tak ada rugi apa-apa pun. Allah SWT tak rugi sesing pun. Allah SWT tak rugi walaupun sebesar zarah, Allah tak rugi. Tapi bahaya, dah Allah tunjuk kehebatan Allah, masih lagi boleh berfoya-foya, terkinca-kinca. Jangan sampai Allah SWT datangkan keputusan, dah buat keadaan tak nak beriman lagi, dah buat keadaan tak nak berubah lagi, dah buat keadaan tak nak taubat lagi, dah buat keadaan tak nak insaf lagi. Banyak mana keadaan nak buat? Maka datang keputusan, sama ada Allah binasa ataupun Allah selamatkan. Itu je, itu sahaja. Allah binasa, Allah pun tak rugi. Allah selamatkan, Allah pun tak untung. Allah dialah maha perkasa, maha agung. Lillahil wahidil qahhar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT bagi kekuatan pada diri saya dan kita semua untuk kita bawa diri kita, bawa diri ahli keluarga kita, jiran tetangga kita dan seluruh umat kembali pada perintah Allah, kembali pada sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Terlanjur kata, terkasar bahasa daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.